untuk memberi sedikit bantuan kepada mereka yang memerlukan, dan cara pendekatan kami berbeza sedikit. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Melalui Yadim, kita berkhidmat untuk cuci-cuci rumah, cuci-cuci masjid, dan kepada tempat persinggahan sementara mangsa-mangsa banjir, kita lihat kalau tempat tersebut tiada surau ataupun tempat solat, kita sediakan. Di samping kita sediakan kit solat untuk kita mengingatkan kepada khalayak masyarakat Islam supaya solat jangan diabaikan dalam apa jua keadaan sekalipun. Maka cara inilah yang kami gerakkan
Di samping bantuan-bantuan yang lain, makanan, minuman, tak lupa sedikit kewangan kepada mangsa-mangsa banjir. Semoga Yadim terus menapak maju dalam memberi sumbangan melalui pasukan sukarelawan dan juga Yadim itu sendiri. Siru ala barakatillah, waffaqakumullah, wasaddada khutawakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Assalamualaikum. Seringkali kita tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi nasib. Bangkitkan semula harapan kepadanya. Musibah itu hikmah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sabarlah menempuhi dugaannya. Ujian ini pengajaran untuk kita renung kembali, di manakah letaknya keimanan. Fikirlah sedalamnya, wahai insan.
persetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi kita bertemu untuk sesi wacana ideologi bagi siri yang seterusnya, iaitu siri yang kelima. Wacana ideologi kita bertemakan Ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi perbuatan taghut. InsyaAllah pada malam ini bersama kita pada malam ini yang berbahagia Dr. Tuan Siddiq Tuan Muda, pensyarah kanan Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. Okey, saya sangat berbesar hatilah pada malam ni berdapat bersama dengan Dr. Tuan Siddiq kerana Dr. Tuan Siddiq ni adalah tok guru saya lah kat UMP. Okey, saya pernah kalau tak silap belajar dengan dia lah masa degree dulu. Subjektivitas kalau tak silap. Mungkin tak ingat, doktor tak ingat lah kot. Masa tu kecil, tak besar macam ni lagi. Okey, sebelum pada malam ni tajuk kita akan mengupas tajuk ideologi yang seterusnya, iaitu
rasionalisme atau rationalism. Sebelum kita meneruskan pembentangan daripada yang berbahagia doktor, izinkan saya memperkenalkan sedikitlah latar belakang beliau. Dari segi pendidikan, beliau mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang ilmu wahyu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang pengajian Islam Syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian beliau meneruskan lagi pengajian ke peringkat ijazah Doktor Falsafah di Jabatan Pengajian Islam Fiqh dan Usul Fiqh, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Betul Doktor? Ya, betul. Okey. Dan sekarang beliau berkhidmat di Universiti Malaysia Pahang lah sebagai pensyarah kanan di Pusat Sains Kemanusiaan. Beliau juga merupakan salah seorang tenaga pengajar halal yang diiktiraf oleh JAKIM dan merupakan perunding kepada Pusat Kutipan Zakat Pahang. Beliau telah banyak menulis buku dan artikel berkaitan dengan maqasid syariah dan pengajian halal. Okay, serta aktif memberi kuliah-kuliah di masjid-masjid surau di sekitar Pahang. Okay. Untuk seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada topik kita pada malam ni, iaitu rasionalism. Jadi kepada para pendengar yang sedang mengikuti kita pada malam ni, saya mohon jasa baik untuk share dan komen dan like pada live kita pada malam ini supaya lebih ramai dapat menyaksikan wacana kita pada malam ini. Dan juga kepada penonton yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita pada malam ini, bolehlah meninggalkan soalan di ruangan komen dan insya-Allah saya akan bacakan. Untuk soalan yang pertama, iaitu boleh doktor jelaskan sedikit berkaitan dengan ideologi rasionalisme ni, apakah itu ideologi rasionalisme yang sebenarnya? Jadi dipersilakan yang berbahagia doktor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih kepada saudara moderator Dr. Amirul, bekas pelajar saya, dan sekarang dia dah alhamdulillah berjaya dalam pelajarannya sampai ke tahap PhD. Tahniah Dr. Amirul. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat penonton yang menyaksikan wacana kita pada malam ni, alhamdulillah kita sudah masuk siri yang kelima. Begitu ya Dr. Amirul, kita sudah siri yang kelima ya. Ya, betul-betul. Dan pada malam ni kita akan berkongsi tajuk rationalism. Apa ni rationalism seperti yang ditanyakan oleh Dr. Amirul tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ni merupakan satu tajuk yang berat. Semua saya tengok izm-izm yang dibincangkan bermula daripada yang pertama dahulu pun berat juga. Dan pada malam ni berat juga, tapi saya cuba tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk mempermudahkannya. Perbincangan kita pada malam ni saya sebut berat ini kerana ia melibatkan elemen falsafah. Rationalism ini adalah sebahagian daripada elemen dalam epistemologi. Apa itu epistemologi? Dah mula keluar istilah InsyaAllah saya akan jelaskan makna epistemologi dan juga saya akan jelaskan makna falsafah. Kerana epistemologi itu adalah sebahagian daripada elemen dalam perbincangan ilmu falsafah.
Jadi yang pertamanya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya jelaskan dulu tentang apakah itu ilmu falsafah. Ya, sebelum itu, saya minta izin daripada penonton-penonton sekalian yang mungkin lebih pakar daripada saya mohon maaf kalau sekiranya ada kelemahan di sana sini, boleh nanti tegur dalam ruangan komen, kerana saya yakin di luar sana ramai lagi yang mendalami khususnya dalam bidang pemikiran ini yang lebih memahami, yang lebih menguasainya daripada saya. Tetapi terima kasih kepada pihak Yadim Pahang kerana menjemput saya untuk berkongsi pada malam ni satu tajuk yang penting ini untuk kita sama-sama hadam pada malam ni, insya-Allah. Kalau tak hadam pada malam ni pun ia sebagai satu mukaddimah untuk kita memperbincangkan lagi tajuk yang seperti ini. Baik, saya balik kepada tajuk kita ini, rationalism. Seperti yang saya sebutkan tadi, ia satu perbincangan yang berada di bawah tajuk epistemologi. Dan epistemologi itu berada pada perbincangan ilmu falsafah. Bila disebut falsafah, ilmu falsafah, orang rasa satu benda yang berat. Betul tak Dr. Amirul? Rasa berat. Falsafah, ini tinggi ni. Sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, falsafah ini adalah satu benda yang, satu perkara yang sebenarnya dekat dengan kita. Hari-hari kita menggunakan falsafah sebenarnya. Hari-hari kita guna falsafah. Cuma mungkin kita tak faham maksud falsafah. Jadi kalau kita tengok apa makna falsafah, kita balik kepada orang yang dikatakan mula-mula memperkenalkan, mempopularkan perkataan filosofi, iaitu Pythagoras. Dia kata apa? Dia kata falsafah ini ialah love wisdom. Dan kalau kita lihat ahli-ahli falsafah seperti itu, seperti Plato dan selepas itu, mereka memberikan definisi ilmu falsafah ini ataupun falsafah ini tentang apa? Tentang ilmu mencari makna. Ilmu mencari makna dan hakikat sesuatu. Maknanya apa? Ilmu mencari kebenaran. Makna dan hakikat itu kebenaran lah kan? Ilmu tentang mencari kebenaran, mencari makna. Hari-hari kita mencari makna tak? Ya, kita mencari makna. Betul tak? Kita belajar di sekolah, kita belajar secara formal, tak formal. Sebenarnya sedikit sebanyak ia melibatkan falsafah. Cuma kerana kita tidak memahami makna falsafah sahaja, jadi kita merasakan bahawa falsafah itu adalah satu pembincangan yang tinggi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, salah satu elemen dalam ilmu falsafah ini ialah epistemologi. Jadi falsafah tadi apa dia? Iaitu mencari makna, mencari hakikat, kebenaran pada satu-satu benda. Apa makna pada perbuatan? Apa makna pada dunia? Apa hakikat dunia? Apa hakikat kerusi? Apa hakikat meja? Apa hakikat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik ke buruk? Ini perbincangan dalam ilmu falsafah. Baik. Salah satu elemennya ialah epistemologi. Epistemologi ni makna apa pula? Epistemologi maksudnya apa? Epistemologi maksudnya ialah theory of knowledge ataupun konsep ilmu. Iaitu dalam kita nak mencari hakikat tadi, dalam kita nak mencari makna tadi, melalui apa? Melalui apa? Bagaimanakah kebenaran itu dicari? Apakah sumber kebenaran? Jadi, perbincangan epistemologi ataupun theory of knowledge ini, teori ilmu ini berkait dengan bagaimana kita mencari hakikat tadi. Bagaimana kita mencari kebenaran. Bagaimana kebenaran diketahui. Okey? Antara perbincangan dalam epistemologi ini ialah bagaimana manusia mengetahui, bagaimana manusia berilmu dengan barang-barang di sekeliling mereka, seperti pokok. Bagaimana mereka tahu bahawa pokok itu namanya sekian. Minta maaf ya, mungkin agak filosofikal kan. Tapi saya rasa tuan-tuan, puan-puan penonton boleh faham ya. Bagaimana jadi epistemologi ini deal ataupun membicarakan tentang apa? Tentang bagaimana manusia mengetahui. Bagaimana manusia berilmu dengan barang-barang di sekeliling kita seperti pokok, rumah, kereta,
dan sebagainya yang berbentuk fizik. Dan bagaimana juga mereka mengukur ataupun mengetahui, meyakini kewujudan yang non-fizik ataupun metafizik, seperti kewujudan Tuhan, kewujudan hari kiamat, berasaskan kepada sumber apa. Jadi inilah tuan-tuan, puan-puan, perbincangan kita akan menjurus kepada sesuatu yang lebih khusus nanti, iaitu salah satu daripada sumbernya ialah akal, reason, akal dan juga reason. Jadi daripada sumber ini, melalui epistemologi ini, sumber ini, kita mengetahui hakikat sesuatu, hakikat alam ini. Hakikat alam ini adalah satu yang ada fizik, bumi kita nampak, pokok-pokok sesuatu yang ada fizik kita nampak. Begitu juga yang tak ada fizik, non-fizik, metafizik yang kita tak nampak, seperti Tuhan, hari kiamat dan seumpamanya. Seterusnya, dalam epistemologi ini juga kita bincang bagaimana kita ketahui nilai sesuatu perbuatan. Nilai baik, nilai buruk. Kenapa kita kata perbuatan itu baik? Mana sandarannya? Mana sumbernya? Kenapa kita kata minum arak tidak baik? Kenapa kita kata LGBT? Hari ini orang bercakap pasal LGBT sehari dua ni, LGBTIQ sehari dua ni. Bagaimana kita menganggap, kita mengatakan, kita meyakini bahawa LGBTIQ itu tak baik. Tapi ada pula yang mengatakan baik. Kenapa mereka kata baik? Kenapa mereka memperjuang dan mempertahankannya? Ini kerana berbeza dari sudut pengambilan sumber. Okey? Berbeza dari sudut pengambilan sumber. Sebab itu, kita lihat, tuan-tuan, puan-puan, bagaimana lahirnya pelbagai ism-ism yang telah dibincangkan sebelum ini, yang akan dibincangkan selepas ini, dan banyak lagi ism-ism yang ada di sekeliling kita. Hedonism, lagi apa lagi, skepticism, lagi apa lagi, positivism dan lain-lain ism yang banyak ini sebenarnya dia berpunca daripada apa? Berpunca daripada perbezaan dalam menetapkan sumber, dalam menjadikan sumber yang tertinggi. Bahkan perbezaan dalam ajaran agama juga, ia berbalik kepada sumber ini juga, iaitu sebahagian daripada perbincangan dalam epistemologi. Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam berbincang tentang sumber ini, kita melihat bahawa antara sumber yang utama dalam kita mengetahui sesuatu, kita ada apa? Wahyu. Kita ada apa? Kita ada akal. Ada apa lagi? Panca indera. Lagi sebahagian juga menyebut bahawa kita juga menggunakan intuisi. Jadi ada yang mengatakan yang paling tinggi ialah wahyu. Sebagaimana kita lah yang beragama, kita meletakkan wahyu itu sebagai sumber ilmu yang paling tinggi. Tapi ada pula di sana pihak yang mengatakan akal lah yang paling tinggi. Inilah rationalism. Kita akan bincang lebih detail sekejap lagi. Mereka mengatakan bahawa akal ataupun reason dan intelek adalah cara yang paling betul bagi mengenali hakikat kebenaran. Ilmu, pengetahuan atau idea berdasarkan kepada tanggapan akal. Dan di sana ada pula orang yang mengatakan bahawa bukan akal yang paling tinggi tapi panca indera, eksperimen, experience, pengalaman. Akal itu hanya seperti mereka kata blank slate. Dengan izin orang putih kata blank slate atau white paper. Seperti satu kertas putih. Yang mencorakkan akal itu apa dia? Pengalaman. Oleh itu mereka mengatakan bahawa yang tertinggi dalam kita mengetahui sesuatu, menetapkan sesuatu kebenaran bukan akal. Tengok tuan-tuan, ada yang mengatakan ketertinggian wahyu, ada yang mengatakan ketertinggian akal, dan ada pula yang mengatakan ketertinggian panca indera. Golongan ini kita namakan sebagai aliran empirikism. Selalunya mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan satu yang tak wujud, yang tak dapat dia nak diukur, itu tidak wujud. Ini yang akhirnya melahirkan kepada aliran atheism dan seumpamanya. Dan di sana ada satu lagi, di barat pun ada menyebut bahawa intuisi ataupun
melihat dengan mata hati. Mereka mengatakan bahawa akal, panca indera ni hanya dapat mengukur ataupun kita mengetahui hakikat perkara-perkara yang berbentuk material, yang dunia. Tapi hakikat sebenar kita tak dapat tahu melainkan melalui intuisi, itu mata hati. Dan daripada itu lahir pula aliran-aliran seperti yang mempopularkan mysticism dan seumpamanya. Jadi dalam Islam pun ada intuisi ini. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ghazali menyebut tentang ilham. Tetapi walau bagaimanapun intuisi ini juga perlu disandarkan. Kalau dalam Islam perlu disandarkan juga kepada ketertinggian wahyu. Ini kita akan bincangkan kemudian nanti ya. Baik, saya akan pergi kepada rationalism secara khusus, iaitu aliran akal ini. Sebab tadi moderator bertanya tentang rationalism dan tajuk kita pada malam ini adalah rationalism. Cuma saya jelaskan dulu sedikit sebanyak tentang makna falsafah, sedikit sebanyak tentang makna epistemologi, kerana nak tengok di mana kedudukan rationalism itu. Baik, rupa-rupanya rationalism itu berada pada sebahagian daripada perbincangan epistemologi, iaitu aliran yang menetapkan bahawa akal itu adalah sumber yang tertinggi. Aliran yang menetapkan bahawa akal adalah sumber tertinggi. Akal ataupun reason merupakan sumber yang tertinggi dalam menetapkan kebenaran ataupun hakikat sesuatu. Mereka mengatakan apa lagi? Ia adalah proses pemikiran manusia yang menjadikan akal sebagai alat menjelaskan kewujudan dan menolak sebarang penjelasan yang berdasarkan kepada kepercayaan semata-mata, termasuk kepercayaan agama, prejudis atau sebarang sumber yang dianggap tidak rasional. Satu yang tak rasional, yang tak boleh difahami, yang tak logik pada akal, maka mereka menolak penjelasan tersebut. Lagi mereka mengatakan apa? Untuk mencapai ilmu tentang sesuatu kewujudan, aliran ini mengatakan bahawa untuk mencapai ilmu tentang sesuatu kewujudan hanya melalui ketaakulan. Ketaakulan ni jarang orang guna perkataan ini ya. Ta'akul. Saya pun bila baca buku ta'akul apa ta'akul ni ya. Rupanya dalam bahasa Inggeris kita lebih mudah faham. Ketaakulan ini dalam bahasa Inggeris iaitu reasoning ya. Untuk mencapai ilmu tentang sesuatu kewujudan hanya melalui ketaakulan, yakni menggunakan akal, process of reasoning sahaja. Atau setiap perkara hanya boleh dijelaskan melalui proses reasoning ataupun ketaakulan tadi. Jadi wahyu bagaimana kedudukannya tidak termasuklah. Baik. Sikap atau pemikiran yang mempercayai bahawa kepercayaan agama seharusnya ditolak jika didirikan tanpa asas rasional. Baik. Itu secara umum. Secara lebih khusus lagi, kita dah pukul berapa ni? 9.34. Sempatlah kot. Saya habiskan perbincangan tentang definisi atau maksud rasional ini. Secara lebih khusus lagi, aliran rationalism ini dirujuk kepada teori ilmu yang dipegang dan dikembangkan oleh René Descartes. Begitu kot pronunciation dia, payah juga nak sebut nama orang Perancis ni. René Descartes, sekitar abad yang ke-16. Kemudian diikuti oleh Baruch Spinoza, lagi G.W. Leibniz dan lain-lain. Jadi siapa yang mempopularkan aliran ini? René Descartes. Dan aliran ini, aliran rationalism ini yang lahir pada sekitar abad yang ke-16 ini dianggap sebagai permulaan era falsafah moden. Kerana kalau kita baca dalam falsafah ni, dia ada peringkat-peringkat dia. Pre-Socrates, zaman Socrates, zaman Plato, zaman Aristotle, kan? Kemudian selepas itu zaman pertengahan, kemudian zaman Islam, zaman pertengahan, zaman moden. Jadi dikatakan bahawa aliran rationalism yang dipopular dan dikembangkan oleh René Descartes ini adalah permulaan era falsafah moden. Aliran ini timbul kesan daripada Renaissance. Saya rasa penonton biasa dengar perkataan Renaissance ya. Bermulanya dengan Renaissance ini, bermulanya gerakan pembebasan berfikir di barat.
munculnya idea pemisahan antara falsafah dan teologi. Falsafah menggunakan akal semata-mata. Sebelum itu tidak ada pengasingan, tapi bermula daripada Renaissance ini, mereka merasakan perlu ada perbezaan antara falsafah dan juga teologi. Teologi ini berkait dengan pemahaman agama lah, pemahaman agama. Dengan berlakunya Renaissance ini juga, gerakan kebebasan berfikir ini juga memperjuangkan untuk mengutamakan ta'akulan ataupun reasoning ataupun akal daripada kepercayaan yang bersifat dogmatik, iaitu yang absolute, yang percaya kepada yang absolute. Kebenaran berfikir di luar daripada dogma agama, mereka juga memperjuangkan supaya apa? Supaya boleh berfikir menggunakan akal, tidak terikat dengan kepercayaan agama, dan juga gerakan pembebasan daripada institusi gereja. Ketika itu, di zaman Renaissance ini kan, kita semua, saya sebagai besar, kita tahu bahawa berlaku pertemuan antara gereja dan ahli sains. Ketika itu, gereja yang menguasai, dan ahli sains telah mengemukakan pandangan-pandangan mereka, dan pihak gereja mengatakan apa yang mereka capai, yang mereka perolehi daripada kajian dan penyelidikan mereka bertentangan dengan agama. Maka ada sebahagian daripada ahli sains telah dihukum bunuh. Contohnya seperti kisah Galileo Galilei, kan, yang telah bersetuju dengan pendapat Copernicus yang mengatakan bumi mengelilingi matahari. Jadi ketika itu berlaku pertemuan antara gereja yang dianggap sebagai agama dengan golongan baharu ini yang memperjuangkan kebebasan berfikir. Maka di saat itu muncullah aliran ini, rationalism, yang meletakkan bahawa akal menjadi keutamaan. Akal adalah sumber yang tertinggi dalam kita menetapkan sesuatu hakikat dan kebenaran. Jadi yang mana yang bercanggah dengan akal, maka ia tertolak. Untuk memahami agama, bukan bermakna rasionalisme ini menolak agama. Rene Descartes tidak menolak agama, tapi untuk memahami agama, kewujudan Tuhan hendaklah berasaskan kepada logik akal. Jadi saya melihat apabila saya membaca selepas itu timbulnya aliran-aliran yang baru kerana pembebasan daripada dogma agama yang berlaku pada ketika itu, bawa kepada kebebasan berfikir. Kebebasan berfikir ini sebenarnya bagus, tapi sekiranya kebebasan berfikir itu tidak diikat dengan sesuatu yang kuat, yang tidak berubah, nanti saya akan bincang dalam yang berkaitan dengan Islam nanti, maka dia akan boleh menghanyutkan. Sebab itu selepas itu mula muncul aliran yang baharu pula, yang bukan sahaja meletakkan bahawa sesuatu kewujudan itu hendaklah dibuktikan dengan logik akal, bahkan mereka mengatakan bahawa sesuatu itu hendaklah diukur dengan pengalaman, yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu aliran empiricism, lahir kemudian sikit daripada aliran rationalism. Baik, saya balik kepada aliran rationalism ini ya. Kalau nak bincang yang tu panjanglah pula, kita ada masa sejam saja. Saya bawa sikit contoh ataupun misal teknik yang digunakan oleh Descartes dalam mempopularkan aliran rationalism ini. Dia menggunakan antara teori ataupun kaedah yang masyhur yang digunakan oleh Descartes ini ialah, ataupun René Descartes tadi, ialah keraguan munasabah. Keraguan yang munasabah, ataupun dalam bahasa istilahnya disebut sebagai Cartesian doubt. Maknanya bermula dengan doubt, bermula dengan ragu-ragu. Ragu-ragu tentang kewujudan diri saya. Antara kata-kata masyhur yang dipopularkan oleh Descartes ialah I doubt, therefore I think. Saya ragu-ragu, oleh itu saya berfikir. I think, therefore I am. Saya fikir, maka saya adalah. I who think, therefore I exist. Minta maaf lah agak philosophical, Dr. Amirul, boleh insyaAllah. Therefore I doubt, therefore I think. Dan kesimpulannya ialah I think, therefore I am.
I who think, oleh itu, therefore I exist. Jadi keraguannya di mana? Keraguannya tentang kewujudan dirinya. Tapi dia kata dia berfikir, oleh itu dia ada. Dia ada. Bermula dengan keraguan yang munasabah. Baik, lagi. Menurut pendekatan ini lagi, keraguan yang munasabah ini, keraguan yang timbul ialah siapakah yang mengadakan kewujudan saya. Tadi saya dah pastilah saya ada, kan? Melalui keraguan yang munasabah itu, saya fikir dan saya ada kerana saya yang fikir. Kan? Selepas itu, keraguan timbul lagi. Siapa pula yang mengadakan kewujudan saya? Yang pasti saya tidak wujud dengan diri saya sendiri. Saya tak mewujudkan saya. Oleh itu, bukanlah sesuatu yang tidak diterima akal. Tengok, menggunakan logik. Untuk saya membuat kesimpulan bahawa yang mewujudkan saya ialah satu yang sifatnya lebih besar, sempurna dan lebih rasional daripada saya, iaitu dinamakan Tuhan. Oleh itu, terbukti Tuhan itu wujud. Maka pembuktian kedua melalui proses keraguan munasabah ini ialah kewujudan Tuhan. Jadi, kewujudan saya meyakini kewujudan Tuhan dapat dibuktikan melalui reasoning. Baik, lagi. Last tentang teori keraguan munasabah ini. Baik. Panca indera saya memberitahu bahawa di luar diri saya terdapat alam fizikal. Pokok-pokok, binatang, tumbuhan, kan? Atau dunia yang dipenuhi oleh objek. Timbul persoalan. Cartesian doubt. Namanya keraguan munasabah. Adakah saya boleh mempercayai panca indera saya? Jawapannya boleh dipercayai dengan alasan ianya ciptaan Tuhan. Sekiranya tidak dipercayai bermakna Tuhan mempunyai sifat kelemahan kerana panca indera saya dicipta oleh Tuhan. Sifat kekurangan bertentangan dengan sifat sempurna yang ada pada Tuhan. Jadi dalam keraguan munasabah tadi, yang pertama, saya meyakini kewujudan diri saya meyakini kewujudan Tuhan, dan saya meyakini kewujudan alam. Alam ini kerana apa? Kerana panca indera telah memberitahu kepada saya tentang kewujudan tersebut. Baik, secara umumnya teori keraguan ini berdasarkan kepada prinsip penggunaan keraguan yang dilakukan secara berhati-hati. Tidak bersedia menerima sebarang perkara sebagai benar kecuali dapat dibuktikan kebenaran berdasarkan kepada rasional, berdasarkan kepada akal. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Implikasi falsafah rasionalisme. Walaupun mereka tidak menolak tentang agama dan juga kewujudan Tuhan, tapi apa implikasinya ini? Yang pertama, wujud kemutlakan ataupun ketertinggian minda manusia yang mampu menjelaskan fenomena alam. Yang kedua, wahyu Tuhan sebagai asas telah dikesampingkan. Apa yang tinggal ialah dua bentuk kewujudan sahaja, iaitu minda dan dunia fizikal. Reason dan juga panca indera. Ada dua saja. Ilmu hanya terhasil melalui proses pemikiran manusia. Jadi di mana wahyu? Walaupun tidak ditolak, walaupun rasionalisme tidak menolak tentang kewujudan Tuhan, tidak menolak agama, tetapi sudah ada masalah di situ, iaitu di mana kedudukan wahyu, dan akal dijadikan sebagai sumber yang tertinggi. Dalam hal ini, persoalan yang berkait dengan aliran pemikiran rasionalisme ialah tahap kemampuan akal manusia. Iaitu yang pertama, adakah manusia mampu untuk mengenali segala perkara? Yang kedua, adakah manusia mampu untuk sampai kepada semua hakikat? Yang ketiga, adakah terdapat batas pada kemampuan akal manusia? Yang keempat, adakah manusia yakin bahawa tanggapan dan pemahamannya terhadap sesuatu itu benar? Adakah sah maklumatnya itu? Hanya sekadar dengan akal. Itu persoalannya. Jadi saya ingat itu dulu untuk soalan yang pertama, Dr. Amirul. Saya serahkan kembali kepada Dr. Amirul. Okey, terima kasih kepada Dr. Ustaz Tuan Siddiq di atas penerangan mengenai maksud rasionalisme. Saya pun agak berpeluh juga ni bila mendengar ada term-term yang saya baru dengar malam ni, epistemologi.
Epistemologi. Epistemologi. Okey, epistemologi. Teori ilmu. Bagaimana kita tahu, ya? Okey, itu adalah perkara barulah malam ni bagi saya. Dan kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah sebut tentang tuntutan berfikir, kan? Afala taqilun, afala tatafakkarun, kan? Afala yanzurun. Banyak perintah-perintah Allah supaya menyuruh kita berfikir. Dan dari segi hukum Islam tu sendiri, hukum syariat ni tidak akan kena kepada mereka yang tidak berakal. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Jadi Islam meletakkan akal tu pada tempat yang tinggi lah. Maksudnya bila orang tu tak berakal, dia tak ditaklifkan dengan syariat. Betul. Jadi untuk yang seterusnya, boleh doktor pergi lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana kedudukan wahyu, kedudukan akal yang dipandu oleh wahyu dalam Islam. Bagaimana garis dia, limit-limit tahap kita boleh berfikir tu. Okey, terima kasih Dr. Amirul. Baik. Seterusnya kita bincang tentang Islam. Jadi Islam pun ada epistemologinya, kan? Epistemologi Islam. Tadi saya bercakap epistemologi secara umum. Kita memahami sesuatu, mengenali sesuatu hakikat melalui sumber-sumbernya, iaitu wahyu, akal, panca indera. Ini tiga yang utamalah. Jadi dalam Islam bagaimana? Islam, tuan-tuan, puan-puan, mengasaskan ilmu ataupun kita nak mencari sesuatu hakikat kebenaran adalah kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, Islam tidak menolak penggunaan akal. Juga panca indera, Islam tidak menolak. Juga intuisi seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Ghazali menyebut tentang kasyaf, kan? Juga Islam tidak menolak untuk kita gunakan bagi mencari kebenaran. Sama ada dalam perkara yang mempunyai fizik ataupun yang non-fizik, yang metafizik. Atau dalam kita menetapkan sesuatu yang mempunyai nilai baik buruk. Walau bagaimanapun, akal, panca indera, intuisi ini hendaklah dipandu oleh wahyu. Islam sebagai satu agama yang wasat, ya. Islam tidak mengesampingkan akal. Tapi dalam masa yang sama, Islam tidak meletakkan akal itu sebagai punca ilmu yang utama. Boleh mengatasi satu yang lebih tinggi, iaitu wahyu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Islam meletakkan akal pada kedudukan yang sesuai dengan fungsinya. Kerana akal boleh terpengaruh dengan latar belakang pendidikan dan budaya setempat. Orang yang mempunyai pendidikan yang berbeza, tentulah cara fikirnya berbeza. Budaya yang berbeza, tentulah juga cara kehidupan dan gaya fikir yang berbeza juga. Jadi akal bukan satu yang boleh menetapkan sesuatu hakikat itu dengan cara yang standard. Ini kalau saya boleh gunakan perkataan seperti itu. Dan wahyu pula berfungsi sebagai petunjuk yang tidak terpengaruh dengan suasana dan tahap pendidikan. Kerana apa? Kerana dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak berubah. Kita orang Islam kan ada Quran. Kita orang Islam ada Quran, dan Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah, tidak berubah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada yang kita terima pada hari ini. Ia sampai kepada kita dalam bentuk yang mutawatir. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi juga wahyu. Jadi wahyu itu terbahagi kepada dua, iaitu Quran dan juga hadis. Dan dalilnya mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap berdasarkan kepada nafsu, tapi ia adalah berasaskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertamanya, asas kepada epistemologi Islam. Dan sumber pengetahuan kita, sumber kita mencari kebenaran, menetapkan kebenaran, asasnya ialah wahyu. Tapi tidak menolak penggunaan akal. Kalau kita tengok
Kita tengok apa nama ni, seperti yang disebutkan oleh saudara Amirul tadi dalam ilmu tauhid, dan ilmu tauhid ni ataupun dalam ilmu syariah pun ada disebut tentang taklif. Seorang yang tidak berakal, tidak cukup akalnya, tidak ditaklifkan, tidak diberikan tanggungjawab, maknanya masih belum dikira dosa pahala kerana akalnya masih belum sampai ke tahap yang dikehendaki. Sebab tu bila kita bincang bab fiqh kan ada hukum, ada perkara yang berkaitan dengan syarat wajib. Syarat wajib sembahyang, apa antaranya? Mesti baligh. Kenapa baligh? Kerana orang yang baligh itu dianggap sebagai telah sampai ke tahap minima akalnya sempurna. Sebelum itu belum sampai lagi. Bila dia dah balik sampai ke tahap minima akalnya sempurna yang dia boleh ditaklifkan, itu boleh diberikan tanggungjawab dosa dan pahala. Tengok, Islam mementingkan, Islam meletakkan akal tu pada tempat yang tinggi. Bahkan kalau kita tengok dalam teks-teks pengajian tauhid, contohnya seperti apa yang ditulis oleh sebahagian daripada buku-buku dan ilmu tauhid, menakalkan daripada tulisan An-Nasafi, antaranya ditulis sebagai asbabul ilmi lil khalqi salasah, al-hawas as-salimah wal khabarus sadiq wal aql. Punca-punca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai sesuatu ciptaan ada 3. Itu panca indera yang sempurna, yang sihat sempurna, perkhabaran yang benar, wahyu, dan penggunaan akal yang waras. Maksudnya Islam tidak menolak akal. Islam tidak menolak akal. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa akal adalah sumber ilmu pengetahuan, tempat terbit dan sendi-sendinya. Dalam ilmu pengetahuan, ia berlaku daripada akal. Sebagaimana berlakunya buah-buah. Terbit buah-buah dari mana? Dari pohonnya. Sebagaimana terbit sinar dari mana? Dari mataharinya. Sebagaimana terbit penglihatan dari mana? Dari mata. Begitulah ibarat akal dengan ilmu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita tengok lagi. Saya nukilkan di sini definisi ilmu yang dibawakan oleh Said Nagib Al-Attas. Saya agak tertarik dengan definisi ilmu yang dikemukakan oleh Said Nagib, Prof. Said Nagib Al-Attas ini. Dia kata apa? Dia kata ilmu boleh didefinisikan sebagai yang pertama, tibanya ataupun husul, tibanya makna sesuatu atau objek ilmu ke dalam jiwa pencari ilmu. Maknanya ilmu tu tiba, datang, masuk ke dalam diri dia. Sehingga dia memahami makna. Maknanya apa? Maknanya itu menunjukkan kepada wahyu. Dia tanpa usaha tapi tiba. Kan? Tiba ke dalam dirinya kefahaman, memahami makna sesuatu. Ini menunjukkan kepada apa? Kepada wahyu. Yang kedua, ialah tibanya jiwa pada makna sesuatu atau objek ilmu. Maknanya apa? Melalui akal dia, melalui panca indera dia, dia proses, dia berfikir dan sebagainya, dia sampai kepada satu hakikat. Sebagaimana Dr. Amirul, dia ketika buat PhD ataupun buat master, dia masuk lab. Betul kan Dr. Amirul? Masuk lab. Masuk lab. Kenapa masuk lab? Kenapa buat eksperimen? Kerana nak tahu hakikat. Betul tak? Nak tahu kebenaran di sebalik sesuatu. Maka dibuat eksperimen. Jadi akhirnya daripada eksperimen itu didapati keputusannya. Dan keputusan itu hakikat tak? Kebenaran. Ya, itulah kebenaran, itulah kebenaran, itulah ilmu. Yang terhasil daripada apa? Terhasil daripada eksperimen, iaitu menggunakan panca indera. Gabung jalin juga dengan akal lah. Jadi Said Nagib Al-Attas mengatakan ilmu tu dalam 2 bentuk. Satu husul yang datang dalam bentuk wahyu. Yang kedua wusul. Melalui ikhtiar, usaha menggunakan akal dan juga panca indera. Jadi kalau kita tengok lagi tuan-tuan, puan-puan, keistimewaan akal dalam Islam. Syarat penerimaan taklif telah disebutkan tadi. Dalam ilmu tauhid ada dalil naqli, dalil aqli. Kita belajar dalam ilmu tauhid, kita bincang tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita didedahkan
Dengan dalil, dengan dua dalil. Satu dalil akli, satu dalil naqli. Naqli, ia berpandukan kepada teks-teks wahyu, Quran ataupun hadis. Naqli. Akli berpandukan kepada akal. Kita mengatakan bahawa premis yang pertama, kita mengatakan bahawa setiap sesuatu ada pencipta. Kereta ada pencipta, lori ada pencipta, baju ada pencipta, kopiah ada pencipta. Setiap sesuatu ada pencipta. Oleh itu alam ini sudah tentu ada penciptanya. Maka penciptanya sudah tentu yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil akli berasaskan kepada logik akal. Jadi Islam tidak menolak akal. Dalam mengenal Tuhan pun kita boleh menjadikan dia salah satu dalil untuk memperkukuhkan keimanan kita, tetapi tidak lari daripada panduan wahyu. Seterusnya dalam maqasid syariah, ini sedikit sebanyak berkaitan dengan pengajian saya, maqasid syariah. Penjagaan daruriyat al-khams, menjaga 5 perkara yang daruri. Ada 5 perkara: agama, nyawa, akal. Akal termasuk dalam perkara yang penting, yang daruri, yang perlu dijaga. Ini nak menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan akal. Akal satu yang istimewa. Lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ilmu usul fiqh, kita tengok sumber-sumber hukum. Ada pelbagai sumber hukum. Quran, hadis, ataupun Quran, sunnah, ijma', qiyas. Quran, sunnah ini bersumberkan wahyu. Ijma' bersumberkan boleh penetapannya boleh bersumberkan wahyu dan juga berpandukan kepada akal. Qiyas ni adalah penetapan hukum bersumberkan akal, tetapi tidak menolak, tapi bersandarkan kepada wahyu. Jadi dalam hukum Islam dia ada satu istilah namanya qiyas. Kita menetapkan satu hukum melalui proses reasoning. Sebab itu disebut sebagai analogical reasoning, proses analogi, kita buat kiasan, reasoning. Tapi reasoning itu bukan reasoning yang terawang-awangan tanpa sebarang sandaran. Dia ada sandarannya, itu sandarannya juga adalah kepada wahyu. Dan kalau kita tengok dalil-dalil lain yang tidak disepakati, tadi kalau dalam syariat, dalam hukum fiqh, ini adalah 4 perkara yang disepakati: Quran, sunnah, ijma', qiyas. Terdapat dalil-dalil lain yang tidak disepakati, seperti sadduz zari'ah, seperti apa lagi, masalih mursalah, seperti istiqra', seperti istihsan, dan lain-lain lagi. Kalau kita tengok dalil-dalil ini juga menggunakan akal, tetapi akal yang tidak lepas bebas, akal yang berpandu kepada wahyu. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Islam tidak mengesampingkan akal. Islam meletakkan akal ini satu perkara yang tinggi. Tetapi saya tegaskan sekali lagi, tetapi Islam menetapkan ketertinggian sumber itu adalah pada wahyu. Jadi saya ingat gitu dulu Dr. Amirul, cuma saya petik sikit satu kata-kata Imam Ghazali ni. Imam Ghazali kata, akal merupakan keadaan yang terbina kekuatan dalam diri insan. Kekuatan itu membolehkannya mengetahui akibat daripada pelbagai perkara. Dan akhirnya berasaskan kekuatan ini dapat mengawal hawa nafsunya dari menuju kepada kenikmatan duniawi yang serba sementara. Ini akal yang mana ni? Akal yang sudah sebati diadunkan dengan hikmat wahyu, sehingga dia jadi apa? Dia jadi ulul albab. Kan kita dengar dalam Quran ada ulul albab, ulul nuha, yang mana dia akalnya itu sudah sampai kepada satu tahap yang tinggi yang telah diadunkan dengan ketertinggian wahyu tadi, maka dia seorang yang Allahu Akbar, seorang yang kita saya gunakan istilahnya sebagai seorang yang bijaksana. Bijak lain, bijaksana lain. Orang bijak tak semestinya bijaksana. Orang bijak menipu orang mungkin. Orang bijak lakukan jenayah, tapi orang bijaksana, insya-Allah, kerana kebijaksanaan dia melihat sesuatu berasaskan kepada wahyu dan juga
akal dia, maka dia menetapkan ataupun dia melakukan suatu kebaikan berpandukan kepada kebaikan yang benar-benar baik, berpandukan kepada pengetahuannya daripada wahyu dan juga akal tadi. Begitu saja dulu untuk soalan ini, Dr. Amirul. Saya serahkan kembali kepada Dr. Amirul. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Tuan Siddiq di atas penerangan berkaitan dengan kedudukan akal dalam Islam. Ia menunjukkan bahawa akal ni sangat penting dalam Islam, dan untuk seterusnya dalam konteks kita hari ni, dalam era langit terbuka kan, macam-macam sumber ilmu tu yang kita boleh dapat daripada, terutama sekali daripada internet, media sosial apa semua. Jadi untuk kita nak, bagaimana kita nak membudayakan ilmu tu dalam mencari kebenaran daripada sumber yang betul? Boleh tak doktor jelaskan berkaitan dengan hal ini? Okey, baik Dr. Amirul. Bukan senang nak bercakap ni ya. Baik. Saya sandarkan jawapan saya kepada apa yang disebut oleh Dr. Amirul ini kepada beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka, yakni dari pihak yang diakui benarnya. Tidak ada dalam dada mereka melainkan perasaan mahukan kebesaran untuk mengatasimu. Mengatasimu itu rujuk pada Nabi SAW. Kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Jadi kita tengok dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut apa? Menyebut tentang tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benar. Mereka dakwa-dakwa, mereka bantah Quran. Mereka bantah apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bantahan itu tidak berasaskan kepada sumber yang benar. Sekadar ikut-ikutan. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ini ingatkan manusia dan kita lah juga untuk kita jaga diri kita. Kemahuan yang mereka tidak sekali-kali dapat mencapainya, fasta'iz billah. Oleh itu mintalah perlindungan kepada Allah dari angkara mereka. Innahu huwas samiul basir. Dialah jua yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam kita menghadapi era langit terbuka ini, tuan-tuan, puan-puan, yang pertama kita kena banyak minta pertolongan Allah lah. Perlindungan daripada pelbagai aliran pemikiran yang pelik-pelik yang sesat. Pelbagai izm-izm yang ada di sekeliling kita. Fasta'iz billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah daripada angkara mereka. Jadi bagaimana kita nak kenali ataupun nak asaskan pegangan kita, kepercayaan kita ni? Balik kepada sumber. Balik kepada sumber. Itu sumber utama kita ialah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita tengok Quran, tuan-tuan, puan-puan, cuba rujuk. Kebanyakan daripada permulaan surah, khususnya surah-surah yang berbentuk Makkiyah. Permulaan surah-surah yang berbentuk Makkiyah ini banyak menekankan tentang kebenaran Al-Quran. Banyak menekankan tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Kerana Al-Quran adalah sumber ilmu. Sumber mengetahui hakikat kebenaran. Jadi kalau sekiranya orang tak percaya pada Quran, orang tak percaya kepada Nabi, orang akan tolak. Betul tak? Jadi bila mereka tolak, mereka telah menolak satu sumber yang pasti benar. Kerana ia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran yang ada dalam Quran itu adalah mutlak. Kebenaran yang ada di luar tu belum tentu kan? Masih bersifat relatif.
ia bergantung kepada kajian-kajian dan seumpamanya, pembuktian. Tapi kebenaran yang telah diterangkan oleh Al-Quran itu pasti benar. Ia datang dari Allah. Sebab itulah kita tengok di awal-awal surah, seperti surah Yasin, surah yang popular dalam kalangan masyarakat kita kan, Yasin wal Quranil Hakim. Demi Quran yang mengandungi hikmat-hikmat dan kebijaksanaan yang tetap kukuh. Allah Ta'ala menyebut di sini, menegaskan di sini, demi Quran. Allah Ta'ala bersumpah demi Quran. Al-Hakim, yang mengandungi hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Maknanya apa? Yakinlah bahawa dalam Quran itu benar. Kandungan Al-Quran, berita-berita dalam Quran, hukum hakam dalam Quran, panduan dalam Al-Quran itu benar. Ikutlah dia. Nescaya kamu selamat. Lagi kalau kita tengok, di samping itu kita tengok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-26. Allah sebut apa? Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Yang bermaksud Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, yakni nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ini yang di hujung ni, wallahu alimun hakim, dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi bila kita baca ayat ini, ia mempertegaskan ataupun meyakinkan kita bahawa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu mengandungi hikmat kebijaksanaan. Kerana apa? Kerana ia datang dari perintah, ia datang dari Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam kehidupan kita pun biarlah kita sandarkan kepada wahyu. Di samping tidak menolak akal, tapi ketertinggian itu adalah pada wahyu. Dalam kita mencari erti kebaikan, ini seperti permulaan tadi saya sebut tentang LGBT, LGBT. Ada perbezaan pendapat di barat. Ada berbeza pendapat kan, golongan yang beragama dengan golongan yang tak beragama. Tak beragama tu kenapa? Kerana mereka telah mengambil sumber ilmu yang berbeza. Yang beragama disandarkan kepada teks-teks agama mereka. Yang tak beragama disandarkan kepada sama ada rationalism ataupun empiricism, panca indera tadi. Jadi bila sumber itu berbeza, mereka menetapkan bahawa kebaikan itu mengikut apa yang mereka fikirkan. Bukan lagi mengikut sumber agama, bukan lagi mengikut wahyu. Oleh itu, pada pandangan mereka mengatakan bahawa nikah satu jantina sama jantina itu satu yang baik. Kenapa? Di mana disandarkan baik itu? Pada pengalaman, pada akal. Tapi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, kalau kita tengok pada pengalaman, pembuktian saintifik dan juga logik, sebenarnya baik ke tak baik nikah satu jantina ni? Kan? Logik dan sains pun menunjukkan kepada kita bahawa tak baik. Betul tak? Orang yang nikah satu jantina akan biasanya boleh penyakit. Akan dihinggapi penyakit. Bukan biasanya lah, ada yang dihinggapi penyakit, bahkan penyakit yang masyhur AIDS tu bermula daripada hubungan sejenis. Itu satu. Itu tidak melibatkan wahyu, belum melibatkan wahyu kan. Dia melalui panca indera, eksperimen, pengalaman. Kemudian yang kedua, orang yang nikah satu jantina ni, apa baiknya? Tak ada kebaikan. Sebab saya pun kadang-kadang pelik. Mereka mengatakan mereka golongan yang bijaksana, berfikir, menggunakan akal, logik, sains, eksperimen dan seumpamanya. Tapi bila sampai tahap ini, mereka
seolah-olah mengesampingkan logik, mengesampingkan eksperimen. Tak pergi kepada wahyu lagi. Kalau wahyu lagilah, kan? Wahyu memang menolak perbuatan-perbuatan seperti itu. Bahkan kalau kita tengok, ada juga pandangan mereka yang tidak menolak agama, tidak menolak Tuhan, mereka kata mereka beriman dengan Tuhan, sebab mutakhir ini juga timbul satu aliran namanya Islam liberal. Mereka tidak menolak Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka kata matlamat daripada hukum Tuhan adalah untuk berkasih sayang. Kan kita dengar apa nama ni, saya pernah bacalah tulisan dari mana, Indonesia ke mana, mereka mengatakan bahawa nikah antara pasangan sejenis ni, kan, apa salahnya? Apa salahnya? Kenapa tak salah? Kerana mereka kata kan matlamat ataupun maqasid. Matlamat atau maqasid daripada Islam itu kan kasih sayang. Jadi kalau kita menafikan hak mereka, maknanya kita menafikan matlamat kasih sayang itu. Ini penggunaan logik. Tapi logik yang tidak tepat. Logik yang tidak tepat. Sebab tu saya kata, bagi saya paling selamat ialah balik kepada wahyu. Wahyu pun kalau kita selidiki, kan, kita selidiki wahyu secara lebih mendalam, kita dapati bahawa apa yang Allah Ta'ala terangkan kepada kita dalam bentuk yang reasoning, yang logik. Kalau kita tengok balik kepada matlamat kasih sayang tadi, sebenarnya kasih sayang yang bagaimana yang Islam tak, yang wahyu tak. Kasih sayang yang mendatangkan kebaikan, kan begitu? Kerana kasih sayang itu kalau sekiranya bawa kepada keburukan, maka ia tidak memberi erti kebaikan pun pada kita. Bahkan dia bawa kepada kemudaratan. Batu Islam dia meletakkan ia kasih sayang, tapi ada yang lebih tinggi lagi dalam kita nak capai dan berpandukan kepada wahyu ini, iaitu kebaikan. Kalau sekiranya kasih sayang itu bawa kepada kemudaratan, maka kasih sayang itu tak dikira, kerana kasih sayang itu tidak memberi erti pada nilai baik dan buruk. Tapi bila kasih sayang itu bawa kepada kebaikan, nikah ini menyempurnakan kasih sayang ke? Ya, menyempurnakan kasih sayang. Bagaimana selepas nikah itu kita lihat kehidupannya tenang, kan? Bila mengandung orang gembira, bila melahirkan anak orang pun meraihkan anak yang dilahirkan. Berbeza dengan zina. Zina tu terhasil dengan kasih sayang ke? Ya, kasih sayang. Tapi kasih sayang tidak diiktiraf. Kerana apa? Kerana selepas itu dia membawa kepada kemudaratan. Kita tengok bagaimana Islam berpandukan wahyu tadi, meletakkan kepada kita satu cara fikir yang lebih holistik. Kerana apa? Kerana ia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Tuhan yang menjadikan kita, Allah Ta'ala alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, 10:14 dah, sebagai apa nama ni, khalasah ataupun mungkin kesimpulan daripada apa yang disoalkan, ditanya oleh Dr. Amirul tadi. Saya nak sebut pentingnya manusia mencari kebenaran dan memperoleh kebenaran, sebagaimana pentingnya juga untuk mendapat kebenaran melalui sumber-sumber yang kukuh dan benar, iaitu wahyu. Di samping tidak menolak akal dan panca indera, gunakan akal dan panca indera dengan sebaik mungkin. Jangan apa nama ni, sekadar penggunaannya yang mungkin separuh masa. Budayakan cara fikir yang betul dalam mencari kebenaran dengan mempergiatkan usaha memahami wahyu, di samping menggunakan akal dan panca indera untuk sampai kepada hakikat dan kebenaran, khususnya perkara-perkara, terutamanya perkara-perkara yang berbentuk fizikal, kan, duniawi. Adapun perkara-perkara yang berbentuk ukhrawi, yang non-fizik, metafizik, lebih kepada wahyu. Dan perkara-perkara yang berbentuk keduniaan yang fizikal ni juga, kita tidak menolak penggunaan wahyu, gunalah wahyu. Perkara-perkara yang non-fizik, metafizik, gunalah juga, boleh guna akal. Tapi panca indera dan akal tadi hendaklah dipandukan
kepada wahyu, insya-Allah kita akan selamat dalam keadaan dunia yang terbuka ini dengan pelbagai aliran yang ada. Kita budayakan. Ni bersumberkan mana? Bersumberkan wahyu. Ini bersumberkan apa? Akal. Di mana wahyu ini? Perlu tak kita sandarkan kepada wahyu? Perlu sandar. Jadi biarlah kita betul cara fikir kita. Kerana apa? Kerana kita melihat pada hari ini bagaimana kecelaruan minda dalam kalangan masyarakat. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengasaskan kepada sumber yang kuat. Dengar perkongsian dalam internet ataupun baca perkongsian dalam internet yang memberikan kesan kepada emosi yang dia rasa rasional pada akalnya, yang dia rasa rasional. Tapi sebenarnya kalau dikaji lebih mendalam, rujuk kepada pakar, sebenarnya tak rasional pun. Sebagai contoh isu vaksin kan. Orang terpengaruh dengan teori-teori yang pelbagai dalam isu vaksin ni. Kenapa? Kerana masalah tadi, masalah menyandarkan sumber ilmu. Tidak disandarkan pada sumber yang betul. Sekadar diambil perkongsian-perkongsian terus dijadikan sebagai satu yang betul, kebenaran, yang dirasakan kebenaran tapi sebenarnya ketidakbenaran pun mungkin. Jadi sekadar itu sajalah. Dr. Amirul, mudah-mudahan kita dapat budayakan dalam kehidupan kita untuk kita sandarkan suatu kepercayaan ataupun suatu yang kita nak pegang, nak terima kepada sumber-sumber yang kukuh dan kuat. Sekadar itu saja saya kembalikan kepada Dr. Amirul. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Tuan di atas penjelasan tadi, yang mana pemikiran kita ni perlu kepada sandaran kepada wahyu. Kita boleh berfikir tapi perlu sandar kepada wahyu. Tapi ada setengah golongan yang saya fikir mungkin dia nak ambil jalan selamat. Saya tak pastilah sama ada selamat ataupun tak. Dalam Islam ni kita jangan fikir logik sangat. Ikut je apa yang dah disyariatkan tu. Tak payah fikir logik-logik sangat. Betul ke pemikiran yang macam tu? Boleh selamat. Selamat tetapi Islam menyuruh kita supaya berfikir. Afala ta'qilun. Seperti yang Dr. Amirul sebutkan tadi kan. Afala tatafakkarun. Islam suruh kita berfikir. Tapi kalau tadi Dr. Amirul kata tak nak fikir dah, nak wahyu saja. Tapi nak memahami wahyu pun kena fikir juga. Tetap kena guna akal juga. Barulah kita akan dapat memahami wahyu itu dengan secara yang mendalam. Hakikat kan, daripada wahyu itu kita faham secara lebih mendalam. Jadi boleh untuk kita seperti itu, tapi kita hanya sekadar mungkin kalau dalam fiqh kita namakan muqallid, orang taklid saja, ikut orang. Dalam bab akidah tak boleh taklid, kita kena faham kenapa kita beriman kepada Allah. Paling kurang secara ijmali, secara umum kita beriman kepada Allah, maknanya kena ada juga fikirnya itu. Wallahualam. Terima kasih. Sekarang kita ada beberapa soalan daripada penonton. Daripada Mi Emily. Okey, saya bacakan soalan dia. Apakah makna kejayaan dalam hidup dari sudut agama berbanding izm-izm yang lain? Okey. Kalau kita tengok ahli-ahli falsafah dahulu mereka bincang tentang makna seronok. Apa maksud seronok? Yang ni pula, apa maksud berjaya? Kan? Dr. Amirul dapat PhD. Berjaya tak? Jaya lah kan? Jaya. Tapi apakah itu sebenarnya kejayaan yang hakiki dalam Islam? Kalau kita tengok pemain bola kan, ataupun pasukan-pasukan yang tertentu lah, bola ke, badminton ke, hoki ke, penyokong begitu gembira dengan kemenangan. Tapi bila balik ke rumah, esok lusa sedih pula. Tahun depan pasukannya kalah, sedih pula. Jadi kejayaan itu bukanlah satu kejayaan yang hakiki. Mungkin kejayaan itu kejayaan yang berbentuk kosmetik, tipuan saja. Jadi untuk kita memahami apakah itu kejayaan yang sebenar,
kejayaan hakiki kena balik kepada mencari makna kejayaan dalam Quran. Qad aflahal mu'minun, dan telah berjaya orang yang beriman. Kemudian beberapa ayat yang berikutnya, apa ciri-ciri orang yang berjaya tersebut. Kemudian kita tengok apa nama dalam azan sendiri, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Islam mendorong, menggalakkan, menyuruh kita supaya menjadi orang yang berjaya. Tapi berjaya macam mana? Berjaya mendapat kejayaan hakiki, iaitu menjadi ahli syurga. Betul tak? Jarang pada hari ini kita meletakkan minda setting kita supaya kita berjaya. Berjaya apa? Berjaya jadi ahli syurga. Sebab itu kita kena budayakan juga ini. Budayakan, membetulkan minda setting. Minda setting kita pada hari ini banyak meletakkan kejayaan itu kejayaan yang berbentuk duniawi. Tapi jarang-jarang, tak banyak orang yang meletakkan ataupun mensetkan mindanya supaya kejayaan itu adalah kejayaan yang hakiki, iaitu kejayaan ukhrawi. Kenapa? Kerana kalau kita tengok teks wahyu kan, Quran Karim menyebut kepada kita kan, bagaimana maksud dunia, kehidupan dunia, lahwun wa la'ib. Jadi kemenangan, kejayaan yang ada di dunia, di atas dunia, bukan kita tak boleh gembiralah. Syukurlah pada Allah atas kurnia Allah kalau sekiranya kejayaan itu kejayaan pada benda yang baik. Itu pun sementara. Kerana apa? Kerana kejayaan pada benda yang baik seperti dapat PhD, Dr. Amirul. Sementara ia hanyalah satu alat untuk kita capai satu kejayaan yang lebih besar. Dengan PhD itu sebagai contoh, kita boleh menyumbangkan ilmu kita dengan ikhlas kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dapatkan kejayaan hakiki, iaitu kejayaan di hari akhirat. Jadi berkaitan dengan soalan ini, saya sarankan supaya penonton-penonton banyakkan baca Quran, baca hadis, cuba fahami makna melalui kuliah-kuliah tafsir, baca terjemahan dengan berpandukan kepada guru. InsyaAllah kalau kita lazimi kehidupan kita seperti itu, sehari 2-3 ayat, sehari 4 ayat, bergantung pada kemampuan masing-masing, akhirnya kefahaman kita terhadap kejayaan itu kita nampak. Kita tak rasakan kita tak rasakan kejayaan yang kita perolehi di atas dunia ini besar. Apabila kita dapat, kita akan balik kepada Allah, syukur pada Allah. Kalau kita tak dapat apa yang kita nak, kita akan balik juga pada Allah, kita sabar. Kita kata apa? Ada hikmat di sebaliknya. Jadi kalau kita dapat keadaan kita seperti itu, minda kita seperti itu, insya-Allah kita akan jadi seorang yang tenang, dan tenang di atas dunia, mudah-mudahan tenang di hari akhirat. Boleh kok begitu Dr. Amirul? Okey. Menjawab dah soalan tu. Kita sekarang pun dah hampir 10.30 malam. Wacana kita ni akan berlangsung selama 1 jam 30 minit. Jadi kita ada masa lagi baki, dan saya rasa mungkin sempat lagi lah satu soalan. Boleh, okey, Syah. Lagi. Dan seterusnya saya minta Ustaz gulung teruslah perbincangan wacana kita pada malam ini. Kalau kita tengok berkaitan dengan perkara-perkara ghaibiat, kan, syurga, neraka, dosa pahala, adakah benda tu dikira sebagai perkara yang logik ataupun tidak? Dan pada pendapat doktor, bagaimanakah caranya untuk kita nak memastikan bahawa apa yang kita fikir tu tak tersasar daripada landasannya? Apa perkara-perkara yang boleh kita kaji, dalami, atau apakah perkara-perkara yang kita tak boleh nak kaji? Hanya serahkan kepada makna tersebutlah. Boleh nampak tak persoalan dia? Jadi apakah macam guideline untuk orang awam supaya apa perkara yang mereka boleh dalami dan apa perkara yang mereka tak perlu dalami? Okey. Boleh.
Yang pertama tadi apa? Macam ada dua soalan di sini Soalan yang pertama tu adalah adakah perkara-perkara ghaibiyat itu Ghaibiyat. logik dari segi akal, sedangkan benda tu adalah perkara yang tidak nampak. Okey, sebab itu dalam perbincangan saya tadi ada disebutkan tentang keterbatasan akal. Adakah akal itu terbatas pengetahuannya? Tak boleh nak capai perkara-perkara tertentu, hakikat tertentu, atau boleh capai semua? Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan ulama-ulama, perbincangan aliran pemikiran dalam Islam pun ada perbezaan pendapat di situ. Dan kita yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahawa tidak semua hakikat kebenaran tentang sesuatu itu boleh diketahui dengan akal. Dan berbalik kepada perkara ghaibiyat tadi, sebab itu pentingnya wahyu. Kerana apa? Kerana dengan akal semata-mata mungkin tertipu, mungkin kerana tidak sampai tadi, apatah lagi kalau dengan panca indera, mungkin tidak sampai kepada hakikat makna yang ghaib tadi, tentang syurga, tentang neraka, tentang malaikat. Sebab tu hari ini mereka yang berpegang dengan empirical ni, kajian empirical, mereka nak cipta alat belaka, alat nak detect jin pun cuba diusahakan. Tapi bukan maknanya Islam menolak, kan? Islam, bagi Islam, silakan. Silakan. Kalau boleh cipta alat dan detect jin, silakan. Tapi kalau nak cipta alat detect Tuhan itu mengarutlah. Itu mengarut. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam teks-teks perbincangan tauhid, dari sudut akalnya selalunya disebut begini. Yang disebut, adakah satu yang mustahil untuk suatu yang kita tak nampak itu tidak wujud? Sebagaimana contohnya, sebagaimana wujudnya dipanggil apa? Magnet, kuasa magnet dalam batu. Dalam batu ke apa, Dr. Amirul, kita panggil apa? Besi, dalam besi. Satu besi itu kita nampak dua besi yang sama, tetapi satu besi itu kalau kita letakkan, satu batu itu kita letakkan pada besi, dia melekat. Satu batu lagi kita letakkan pada besi, dia tak melekat. Apa yang menyebabkan melekat itu? Magnet tadi kan? Kuasa magnet tadi. Adakah kita nampak kuasa magnet? Tak nampak. Oleh itu tidak mustahil untuk satu perkara yang tak nampak itu wujud. Kan? Seperti wujudnya malaikat dan seumpamanya. Tapi nak lebih selamatnya dalam masalah-masalah ghaibiyah ini ialah panduannya wahyu. Itu yang paling selamat. Itu paling selamat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Dr. Amira? Garis panduan untuk orang awam, apa perkara yang mereka boleh dalami atau perkara yang mereka tak perlu dalami. Okey, baik. Kalau kita tengok hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirlah kamu pada khalqillah, pada makhluk, pada kejadian makhluk. Macam kita hari ini, perkembangan sains. Perkembangan sains ni berasaskan kepada apa? Berasaskan kepada eksperimen, kan? Sciences breakthrough ni berasaskan pada eksperimen, kajian-kajian. Kajian pada apa? Kajian pada makhluk. Kajian pada makhluk. Orang Terengganu kata, lahgilah. Orang Kelantan pun macam tu juga, ya, Dr. Amira. Lahgi, maknanya kajilah. Bersungguhlah pada kajian yang makhluk ini. Sehingga kamu bertemu dengan hakikat makhluk, tapi jangan lupa bila bertemu dengan hakikat makhluk, sandarkan kepada Allah. Barulah kajian itu akan memperkukuhkan lagi tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Tapi jangan kamu duk fikir-fikir tentang zat Allah. Fikir dari sudut mana? Macam mana bentuk dia? Jangan fikir.
Kerana apa? Kerana kalau fikir bincang bab macam tu bawa kepada kesesatan. Sebagaimana kata-kata masyhur Imam Malik berkaitan dengan masalah istiwa ataupun bersemayam. Al-istiwa'u ma'lum, bersemayam itu istiwa itu maklum. Wal imanu bihi wajib, iman tentang istiwa Allah itu wajib. Lagi wal kaifu majhul, cara tu bagaimana istiwa tu majhul. Was su'alu anhu, bincang-bincang macam mana bentuk arasy Allah, Allah duduk macam mana begini. Was su'alu anhu bid'ah, tak payah soal. Dan cara duduk soal membincangkan benda-benda macam tu, adakah ia memberi faedah pada iman? Tak ada. Sebab tu jangan kita jangan kita menjadikan fokus kajian pada zat Allah. Macam mana bentuk begitu begini. Tak ada faedah. Tapi kita fokuskan kajian kita pada makhluk, pada khalqillah, pada kejadian yang Allah Ta'ala jadikan. Bahkan memang ayat-ayat Quran menyuruh kita supaya mengkaji makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kan. Seperti ayat yang Dr. Amirul baca tadi, afala yanzuruna ilal ibili kai fakhuliqat. Adakah mereka tidak melihat kepada ibil, kepada unta, bagaimana unta itu dijadikan? Itu mana apa? Allah Ta'ala suruh tengok, suruh kaji, suruh lihat. Kerana apa? Bila tengok, kaji, lihat itu bawa kepada apa? Bawa kepada siapa yang menjadikannya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha berkuasa. Itulah juga kalau sekiranya pengkaji menyandarkan pengkajian mereka, ahli-ahli sains, orang medikal dan seumpamanya, menyandarkan kajian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mereka bertemu, Allahu Akbar. Inilah luasnya, hebatnya ilmumu ya Allah. Aku hanya sekadar tahu banyak ni, banyak lagi yang aku tak tahu. Bahkan ada ahli-ahli sains yang beriman. Apabila mereka buat kajian, mereka dapati bahawa kajian mereka itu bersamaan dengan apa yang telah disebutkan oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingat itulah Dr. Amirul ya, untuk menjawab soalan tadi. Satu lagi saya nak sebut berkaitan kita pada hari ini. Kita pada hari ini kerana kecelaruan sumber, kita tidak ada sikap tabayun. Satu lagi ya, tidak ada sikap tabayun, iaitu meneliti, menyelidik berita yang sampai kepada kita. Jadi kita kena ubahlah perkara-perkara seperti ini untuk kita maju ke hadapan, orang Islam maju ke hadapan. Hari ini saya tengok orang Islam banyak menggunakan pendekatan jidal daripada niqash. Jidal tu maknanya berdebat. Pelbagai aliran berdebat, kata dia benar, orang lain salah. Ini menyebabkan kita berpecah dan kita jadi lemah. Perkara yang patutnya kita dahulukan, kita tak dahulukan. Perkara yang tak sepatutnya kita dahulukan, kita jadi lemah. Sebenarnya kerana apa? Kerana kita menggunakan pendekatan jidal. Sepatutnya kita gunakan pendekatan niqash, bincang, mencari makna, mencari hakikat. Bincang dengan bijaksana. Akhir sekali, Dr. Amirul minta saya simpulkan ya. Saya terbacalah. Saya tak pasti sumber yang menyebut ni siapa, tapi satu kata-kata yang baik lah. Dia kata apa? Dia kata beware of your thoughts, because it will become your words. Ambil berat dengan cara fikirmu. Jadi cara fikir ni kita kena sandarkan kepada sumber yang betul ya? Wahyu, dan tanpa kita mengabaikan penggunaan akal dan juga eksperimen ya? Beware of your thoughts. Ambil berat tentang cara fikirmu, because it will become your words. Kerana cara fikirmu membawa kepada kata-kata. Betul tak? Kata-kata itu juga menyebut beware of your words, because it will become your action. Cuma saya adjust sikit. Beware of your thoughts, because it also become your action. Gitu ya? Ambil berat cara fikirmu, kerana cara fikir itu juga akan membawa kepada tindakan.
Cara fikir membawa kepada kata-kata, cara fikir membawa kepada tindakan, kata-kata juga membawa kepada tindakan, sebahagian daripada kata-kata membawa kepada tindakan. Beware of your action because it will become your habit. Ambil berat perbuatan kamu kerana perbuatan kamu akan menjadikan habit kamu. Kalau selalu buat, dia akan jadi apa? Jadi habit, betul tak? Bangun lambat pagi-pagi sebagai contoh, pelajar-pelajar pagi-pagi bangun lambat pergi kelas, kan? Sekali dua okey, tapi dah banyak kali dia dah jadi habit. Dah jadi habit. Beware of your habit. Ambil berat habit kamu because it will become your destiny. Ambil berat habit kamu kerana habit itu akan menjadikan apa? Menentukan nasib untung kamu, betul tak? Lambat pergi kelas, gagal. Pasal apa? Pasal tidur pagi-pagi. Habit tidur pagi-pagi. Itu analogi yang mudah. Analogi yang mudah. Jadi sekali risau rokok. Sekali risau rokok. Kemudian banyak kali, beberapa kali lepas itu dia dah jadi ketagih. Dah jadi habit. Akhirnya bawa kepada sebagai contoh sakit paru-paru dan seumpamanya. It will become your destiny. Betul tak? So, cara fikir itu sangat penting. Jadi, biarlah kita betulkan cara fikir kita, asaskan kepada sumber yang kuat, itu wahyu, dan asaskan kepada sumber yang berikutnya, iaitu panca indera dan juga akal, dengan kaedah-kaedah yang betul. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, selamat dunia dan selamat akhirat. Sekadar itu saja. Terima kasih kerana menonton pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ini memberikan manfaat kepada saya, kepada tuan-tuan, puan-puan yang menonton. Terima kasih juga kepada Yadim kerana menjemput saya untuk berkongsi pada malam ini apabila diberi pilihan untuk memilih antaranya tajuk rationalism. Saya tengok berat. Semua tajuk yang diberikan tu berat-berat belaka. Tapi kebetulan saya ada sedikit latar belakang ngajian berkaitan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini kalau digunakan dalam bahasa Inggeris, mereka menterjemahkan sebagai philosophy of Islamic law. Jadi dia ada sikit kaitan. Jadi oleh itu saya memberanikan diri untuk berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan berkaitan dengan rationalism. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan kupasan dan ulasan kesimpulan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Dr. Tuan Siddiq, maka wacana kita pada malam ini berada di penghujungnya lah. Jadi jelas pada kita dalam perbincangan wacana kita pada malam ini bahawa Islam sangat menitik beratkan supaya umatnya berfikir, tetapi perlulah berlandaskan kepada panduan wahyu. Dan bila kita mengkaji, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah. Macam saya sendiri, bidang kajian saya adalah kimia berkaitan dengan air kan. Jadi bila kita kaji macam mana interaksi molekul antara bahan dalam air apa semua tu, kita akhirnya kita dapat mengakui bahawa betapa hebatnya ciptaan Allah itu sendiri. Jadi menunjukkan di sini betapa pentingnya kepada umat Islam supaya mendalami pelbagai bidang ilmu supaya kegemilangan Islam dapat kembali. Jadi di kesempatan ini saya ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan di dalam saya mengendalikan wacana pada malam ini, kerana saya pun masih lagi belajar untuk mengendalikan wacana-wacana sebegini. Dan pada kita ada 2 lagi siri wacana ideologi yang akan datang bersama Dr. Ahmad Irfan dengan tajuk liberalisme. Saya kira itu pun tajuk yang sangat menarik untuk dikupas dan didengar. Jadi jangan lupa untuk saksikan, menonton wacana ideologi yang seterusnya pada hari Rabu. Hari Rabu ini pada masa yang sama lah, pukul 9.15 malam.
Jadi sekadar itu untuk malam ini kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillah.